Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wa taslim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Bertemu lagi kita di dalam pertemuan az-zikri, pertemuan tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Dzakhirah al-Musyarrafah. Kita telah mengetahui tentang sedikit sebanyak tentang keturunan dan leluhur baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang isteri-isteri baginda alaihi wasallam dan anak-anak yang mulia, anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, putra dan putri baginda alaihi wasallam. Semoga insya-Allah kita ini tidak jauh daripada mereka, tidak jauh daripada sifat akhlak mereka, tidak jauh daripada terkenang rindu kepada mereka. Kerana yang mengisi hati kita ini ialah zat-zat, ialah manusia dan orang, ialah sifat-sifat. Siapa yang kita rasa kagumi, siapa yang kita rasa dekat dengan beliau, siapa yang kita cintai. Jadikanlah rumah hati kita ini ialah orang-orang salihin, kepada rumah-rumah orang salihin, kepada rumah untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila rumah ini diisi dengan mereka, yang mana mereka ini adalah ahli-ahli syurga, kita insya-Allah dekat dengan ahli syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada kali ini kita mengambil sedikit sebanyak tentang peperangan yang Rasulullah SAW pernah sertai. Jadi di sini insya-Allah kita tidak akan mengambil panjang kerana cerita ghazawat tentang peperangan Rasulullah SAW ini mempunyai kisah-kisah yang amat menarik dan syahdu, sehingga kan sahabat Nabi SAW di kalangan mereka ini suka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana travelnya, bagaimana mujahadah dan juga perjuangan baginda SAW dan sahabat-sahabat yang lain ketika mana kepada anak-anak mereka. Sampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, seorang sahabat Nabi mengatakan bahawasanya kami memenuhkan telinga-telinga anak-anak kami dengan cerita-cerita perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana cerita perjuangan ini dapat kita tahu harga Islam, harga agama ini, dapat kita tahu tentang keikhlasan dan juga ketulusan dalam kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita tahu pengorbanan orang-orang yang terdahulu, pengorbanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu insya-Allah pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita mengambil sedikit sebanyak pada kali ini yang berkaitan dengannya. Kemudian kita akan pindah ke chapter yang lain, yang seterusnya yang disebutkan pendek-pendek sahaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ghazawati wa sarayah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah dan sariyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua ta'bir ataupun dua istilah dalam bahasa Arab yang dipanggil sebagai ghazwah dan juga sariyah, ataupun jamaknya ghazawat, peperangan, dan saraya, saraya. Dia punya kata jamaknya, plural lah. Jadi ghazwah dan sariyah ini perbezaannya ialah sebahagian mendefinisikan ghazwah ini ialah peperangan yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Peperangan yang mana Rasulullah sendiri yang masuk, Rasulullah sendiri yang menjadi yang lead, yang memimpin sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dipanggil ghazwah. Sariyah ialah sebahagian mentarifkan bahawasanya peperangan tetapi yang tidak disertai ikut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu definisi yang betul. Juga makna sariyah ini ada bermacam-macam. Di ghazwah ini kita sudah terang bahawa peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Sariyah ini ada beberapa makna yang lain, di antaranya ialah ghazwah atau peperangan yang besar tetapi tidak diikut serta oleh baginda SAW, seperti Mu'tah, peperangan besar, peperangan yang di antara orang muslimin, pertama kali muslimin bertemu dengan orang-orang Rom, Nasrani, yang mana ketika itu bilangan orang-orang Nasrani ketika itu 250,000 orang melawan orang muslimin yang berapa orang? Hanya 3,000, 4,000, 3,000 orang sahaja. 250,000 orang dengan 3,000. Subhanallah. Itu tidak disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi sebahagian ulama mengatakan digelar sebagai ghazwah juga kerana peperangannya itu besar. Jadi Sariyah ini peperangan yang besar, Rasulullah tidak ikut serta. Ataupun makna Sariyah juga ialah misi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik sebahagian sahabat untuk melakukan suatu misi. Sama ada sebagai spy untuk menyelidik orang-orang kafir ataupun sebagai ingin melakukan suatu misi yang ingin dilakukan dengan keadaan tertutup. Seperti mana yang Rasulullah hantar beberapa orang sahabat untuk pergi ke apa? Untuk pergi membunuh seorang kafir Yahudi Al-Harbi, Yahudi yang cuba ingin mengacau suasana ketika itu, menghalang dakwah Islam. Lalu Rasulullah hantar beberapa orang untuk pergi macam assassin, macam bunuh mereka, untuk bunuh orang kepala dia ini yang mengacau kepada dakwah dan memfitnah ketika itu Islam, memburukkan imej Islam dan juga memecahkan tali ikatan perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, dengan yang lain. Jadi Rasulullah hantar nanti beberapa orang, kata pergi bismillah tawakkal ala Allah, sebagai suatu misi mereka ini. Jadi itu juga dipanggil sebagai Sariyah, misi yang Rasulullah hantar sebahagian sahabat. Jadi kalau kita lihat misi ataupun ghazwah, peperangan dan juga misi-misi yang Rasulullah hantar ataupun yang Rasulullah tidak ikut sertai, peperangan yang Rasulullah tidak ikut sertai, keseluruhannya itu ada banyak. Dan kalau kita melihat peperangan ini hanya mula diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Rasulullah sudah berpindah daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah pindah ke Madinah saja barulah diizinkan untuk keluar berperang. 13 tahun selepas diangkat menjadi Nabi, ketika di Mekah tidak ada keizinan untuk berperang. Kerana itulah para sahabat disuruh, ditekan untuk bersabar sampaikan disuruh untuk berhijrah ke Habasyah, berhijrah kemudian ke Madinah, kerana tidak ada izin untuk berperang. Sampai saja di Madinah Allah menurunkan udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk keluar berperang. Peperangan baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah ialah suatu kalimah yang suci, kalimah yang besar dalam Islam, bahkan ibadah yang membuktikan ketulusan dan juga ikhlasnya kita, kesiapan, kesediaan kita untuk mengorbankan nyawa untuk agama. Itu makna jihad. Bukan makna jihad yang telah dihiasi dengan kata-kata zaman sekarang, yang disalahgunakan kata-kata jihad, disalahgunakan makna jihad, disalahgunakan definisi jihad, disalahgambarkan oleh orang-orang yang jahil tentang agama, yang tidak faham tentang Islam, yang tidak mendalami tentang sirah dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, sehingga bila kita menyebut kalimah jihad semua akan rasa takut, semua akan menggambarkan tentang sembelih, menggambarkan tentang bakar, menggambarkan tentang bunuh tanpa siasat, menggambarkan tentang bunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini semuanya apa? Ini semuanya permainan. Ini semuanya strategi dan juga plan di belakang tabir yang disiapkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, yang menggunakan orang-orang Islam sendiri yang jahil tentang agama. Kerana itulah pentingnya kita, wahai orang-orang yang beriman, penonton-penonton yang dirahmati Allah, kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana iman kita ini dirinya itu dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah, wahai orang beriman, jangan kamu buat sesuatu yang tanpa ilmu, yang tanpa selidik, yang tanpa kita kaji. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang yang banyak pembunuhan berlaku, nak kita nisbahkan kepada pembunuhan ataupun hasil jihad di zaman Nabi SAW. Hari ini, satu hari boleh jadi pembunuhan di zaman Nabi ataupun jihad di zaman Nabi SAW. Kadang-kadang mangsa-mangsa korban tidak ada banyak. Hari ini mungkin satu hari kita dengar bom sana, bom sini, dibunuh, dikelar, digantung, dibakar. Boleh jadi dalam satu hari mungkin sampai 1000. Di zaman Nabi SAW, seluruh peperangannya itu mungkin wallahu alam kalangan orang muslimin tidak sampai pun begitu. Tidak sampai pun banyak begitu, sampainya begitu. Peperangan yang terbesar antara orang muslim dan orang kafir seperti mana kita sebutkan tadi, peperangan Mu'tah, orang kafirnya 250,000 orang dan orang muslimin ketika itu 3,000 orang sahaja yang syahid fi sabilillah di medan peperangan. Di kalangan orang muslimin hanya ada 14 orang lebih kurang di sebahagian riwayat. 14 orang sahaja.
yang bertanding dengan 250,000 orang yang Masya Allah. Jadi apakah ini zaman kemanusiaan? Manakah zaman kemanusiaan yang mereka bising-bisingkan? Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi peperangan yang Rasulullah sertai itu ada 27. Ghazwah yang disertai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak 27 peperangan. Masya Allah. Peperangan-peperangan ini banyak kisah-kisahnya. Jadi kita ini beri cadangan kepada penonton-penonton untuk jangan kita ini tidak kaji. Jangan kita ini untuk sudah dengar sirah Nabi ini apa yang ada dalam ceramah masjid dan sebagainya. Tidak. Kita sendiri kena ada pegang buku sirah Nabi SAW, kita baca. Dan bilangan manakala syariah, ini bilangan yang misi yang Rasulullah hantar atau peperangan yang Rasulullah tidak sertai, yang tidak sebagian dari Rasulullah, ada lebih kurang 47 peperangan dan misi-misi yang telah Rasulullah hantar kan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala. Ini insya-Allah di kesempatan yang akan datang, di waktu-waktu di mana-mana sahaja, di kesempatan kita kalau ada, boleh memberi kitab buku-buku tentang sirah Nabi SAW, jangan kita lepaskan. Penuhkan kehidupan kita, penuhkan khayalan, gambaran, imajinasi kita, anak-anak kita, imajinasi mereka itu dengan kisah sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kemudian terus berpindah kepada chapter yang seterusnya tentang kisah kewafatan orang tua baginda sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan pada umur 18 tahun di bumi Madinah. Benar? Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga seorang peniaga, pedagang. Orang-orang Quraisy ini sudah terkenal dengan Al-Muhajirin. Mereka ini terkenal, kerja yang paling mereka bagus lakukan ialah kerja berdagang, berniaga. Kalau orang-orang Madinah, mereka ini terkenal dengan kerja mereka ini pertanian. Pertanian. Jadi orang-orang Quraisy daripada zaman dulu lagi, mereka ini keluar berdagang, keluar kota Makkah. Mereka ini ke Habasyah, Ethiopia. Mereka punya line perdagangan, mereka punya tempat stesen mereka itu begitu. Ada 3 tempat lebih kurang, 3-4 tempat. Yang pertama ke Habasyah, Ethiopia. Yang kedua ke bahagian Syam, Palestin, Gaza. Yang ketiga ke arah Yaman. Jadi kebetulan subhanallah, Sayyidina Abdullah ini ayah baginda SAW sudah keluar bersama jamaahnya itu ke Syam, perniagaan, berdagang. Ketika itu apabila pulang, Abdullah ini singgahlah ke menziarahi keluarganya yang di Madinah, seperti mana yang kita sudah belajar bahawasanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini berkahwin dengan orang Madinah. Jadi ada ketika itu keluarganya di Madinah. Jadi Sayyidina Abdullah ketika itu singgah di sana, ingin membeli hadiah. Dalam riwayat mengatakan Sayyidina Abdullah ingin membeli tamar, dan tamar Madinah itu tamar yang sudah kita tahu kemasyhurannya, banyak jenisnya, sedapnya. Ya, subhanallah, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah jatuh sakit lalu meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Rasulullah SAW di Mekah dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Rasul ketika itu beliau berumur 18 tahun. Subhanallah. Kemudian katanya ibunda baginda SAW Sayyidatina Aminah pula meninggal dunia di bumi Abwa ketika baginda berumur 6 tahun, iaitu ketika mana Rasulullah sudah berumur 6 tahun dan Sayyidatina Aminah mempunyai kebiasaan setiap tahun Sayyidatina Aminah akan menziarahi keluarganya yang di belah suaminya Abdullah, menziarahi langsung kubur Abdullah di Madinah. Sekarang ini kalau di Madinah, kubur Sayyidina Abdullah ini sudah masuk ke haram Madinah, sudah masuk, kerana dahulunya itu kuburnya itu luar daripada Madinah yang lama. Sekarang ini Madinah sudah besar, jadi masuk ke dalam haram Madinah sekarang ini. Jadi Sayyidatina Aminah setiap tahun akan pergi ziarah ke kubur suaminya dan juga menziarah keluarga suaminya di sana. Ketika itu di tahun itu Rasulullah berumur 6 tahun, sampaikan Rasulullah pernah ketika mana di Madinah, Rasulullah tunjuk dengan para sahabat, inilah tempat aku bermain, inilah tempat aku belajar berenang, kata Rasulullah SAW. Di perigi ini aku belajar berenang, kata Rasulullah SAW, kerana dibawa oleh ibunya baginda SAW. Jadi Rasulullah ketika berumur 6 tahun ikut ibunya ketika itu di
perjalanan pulang daripada antara Mekah dan Madinah dan Mekah, jatuh sakit Sayyidatina Aminah, lalu meninggal dunia Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala alaiha. Setelah itu baginda dibawa pulang ketika itu oleh pengasuhnya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pengasuh baginda sallallahu alaihi wasallam perempuan, namanya Barakah Al-Habasyiyah, hamba kepada Abdullah, hamba sahaya kepada ayah baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi pengasuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Barakah. Gelarannya atau panggilan kunyahnya ialah Ummu Aiman kerana mempunyai anak bernama Aiman. Jadi dipanggil Ummu Aiman. Ketika itu ditanam Sayyidatuna Aminah, lalu dibawa pulang Ummu Aiman, membawa pulang Rasulullah SAW kepada datuknya iaitu Abdul Muttalib. Katanya setelah itu baginda dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun, iaitu sehingga umur baginda SAW 8 tahun. Masya Allah. Setelah itu apa? Setelah itu wafatlah datuknya Abdul Muttalib yang mana sangat sayang kepada cucunya ini. Sampaikan kalau di bawah di Kaabah itu ada satu hamparan sejadah yang mana tidak ada orang yang boleh duduk di sejadah itu kecuali Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy ketika itu. Semua anak beranak dia yang ramai tidak mampu untuk sentuh kawasan itu, tapi kecuali Rasulullah SAW. Sampaikan Rasulullah terus duduk di atas sejadah itu. Sampaikan pakcik-pakciknya semua marah, apa kau ini, tak ada adab dan sebagainya. Datang Abdul Muttalib kata, jangan kau katakan begini, ini anakku, ini kesayangan aku. Diusapnya Rasulullah SAW, diusapkan belakang baginda SAW, menenangkan beliau. Sayangnya baginda disayangi oleh Abdul Muttalib, tetapi pun meninggal dunia ketika itu umur baginda 8 tahun. Lalu diserahkan Rasulullah SAW kepada saudara kandung saudara kandung kepada ayah baginda SAW, iaitu Abu Talib, yang mana Abu Talib ini ialah saudara kandung kepada Abdullah, abang kandung Abdullah, ayah baginda SAW, untuk dijaga. Abu Talib ini ialah di antara orang yang mengharamkan atas dirinya arak khamar. Abu Talib dan juga Abdul Muttalib. Abu Talib dan Abdul Muttalib, iaitu datuk baginda SAW, dan Abu Talib di antara orang-orang Quraisy yang mengharamkan arak ke atas dirinya. Hatta walaupun tidak ada Islam, hatta di waktu jahiliyah mereka tidak minum arak. Diserahkan kepada Abu Talib, lalu dijaga, dan kita sudah tahu bagaimana perjuangan baginda SAW ketika itu bermula bersama dengan Abu Talib, dan kemudian kita tahu bagaimana pertahanan yang telah diberikan, pengorbanan yang telah diberikan Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu siapa yang beriman di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketika itu tahulah kita bahawasanya Rasulullah ini hidup daripada kecilnya itu tidak ada ayah, yatim piatu. Kemudian umurnya sudah 2 tahun dibawa kemudian ke belah jauh daripada kota negaranya, dibawa kemudian diasuh di kawasan Bani Sa'ad, kemudian dibawa pulang umur 4 tahun, kemudian meninggal pula ibunya 6 tahun, kemudian bersama dengan atuknya meninggal juga atuknya umur 8 tahun. Ini semuanya subhanallah, seperti mana kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, mengatakan seperti mana yang disebutkan oleh Abu Hayyan dalam kitab Bahrul Muhit, mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ingin Rasulullah SAW ini tidak bergantung kepada makhluk. Dibawa aturan level kehidupan baginda SAW ini, aturan hidupnya itu ialah hanya berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan tidak berpandukan ataupun berpegang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan yang Allah aturkan, takdir yang telah Allah takdirkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian kita mengambil seterusnya sedikit lagi tentang bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah diangkat menjadi rasul. Allah Ta'ala melantik baginda menjadi rasul dan menurunkan wahyu setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. 40 tahun. Syariat Rasulullah SAW telah membatalkan keseluruhan syariat Nabi-Nabi sebelum baginda. Betul. Jadi kebanyakan para anbiya, mereka ini dilantik, diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. 40 tahun. Sebab itu kata sebagai ulama bahawasanya 40 tahun ialah waktu matang. Waktu seseorang itu sudah mempunyai banyak pengalaman dan knowledge, pengalaman maklumat dan ilmu yang membina dirinya,
dan juga boleh guide, memimpin orang yang lain. Kalau di negara Arab, orang yang berumur 40 tahun dipanggil syekh. Syekh ini selain orang yang berilmu, dipanggil juga kepada orang yang sudah berumur 40 tahun kepada lafaz ataupun penggunaan nama syekh, gelaran syekh. Kerana sudah boleh mengetahui seluk-beluk kehidupan dan bagi tahu bagaimana untuk mengajar orang-orang, memandu orang-orang, memimpin orang-orang ke jalan yang benar mengikut apa yang telah dia lalui dalam kehidupannya. Sebenarnya itu di antara hikmahnya lah, di antara hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas sempurna umur baginda 40 tahun, Allah bangkitkan, Allah hantar Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW ketika itu di Gua Hira, dan berlakulah kisah yang masyhur bagaimana dilantik ketika itu Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahawasanya Allah tidak menghantar begitu mengejut begitu. Tetapi 6 bulan sebelum turunnya Jibril alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan mukaddimah, pendahuluan wahyu itu dengan mimpi yang benar. Sampaikan kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah SAW mimpi dan bangun melihat apa yang telah dilihat dalam mimpinya itu seperti terangnya subuh, terangnya pagi. Betul-betul apa yang dilihat itu berlaku benar di waktu jaganya. Subhanallah, sebagai persediaan dirinya itu untuk menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana wahyu yang Allah terima, yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu semuanya itu ada kontak dengan fizikal. Sayyidina Jibril datang memeluk baginda SAW dan Rasulullah sehingga merasa sakit, dipeluknya 3 kali, menandakan bahawasanya bukan seperti mana yang didakwa oleh orang-orang yang tidak faham tentang agama, tentang sirah, mengatakan bahawasanya apa yang Rasulullah dengar, apa yang Rasulullah terima daripada Jibril ialah hanya khayalan, hanya ialah ilusi semata-mata. Tetapi ianya sebenarnya bila ada kontak dengan fizikal, maka sudah tahu bahawasanya itu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya imajinasi, bukan ilusi, bukan perkara yang dia gambarkan seperti mana yang didakwa oleh orang-orang yang jahil. Kemudian bila mana turunnya syariat Nabi SAW, ia telah membatalkan syariat-syariat Nabi-Nabi yang sebelum baginda alaihissalam hingga kita sekarang ini. Rasulullah SAW umurnya 23 tahun, iaitu umur setelah diangkat menjadi Nabi. Umur Rasulullah 63 tahun, 40 tahun, lalu 23 tahun. 23 tahun itu ialah diguna pakai, seakan-akan diberikan suatu misi daripada Allah untuk memberitahu tentang Islam yang boleh diguna pakai daripada zaman baginda hingga ke akhir zaman. Besar misi dan juga kerja baginda sallallahu alaihi wasallam. Untung mereka yang mengikut syariahnya dan amat rugi mereka yang tidak memandangnya dan juga menganggapnya suatu perkara yang leceh. Subhanallah, menganggap perkara yang leceh, menganggap perkara itu perkara yang tidak kena dengan waktu, tidak kena dengan zaman, tidak kena dengan cita rasa. Tuhan yang mencipta alam ini, mencipta manusia, menurunkan syariat itu. Sedangkan apa yang kita rasa, apa yang kita faham daripada falsafah sana dan falsafah sini ialah makhluk-makhluk seperti kita. Baik, kemudian kita meneruskan yang terakhir tentang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda berhijrah ke Madinah ketika mana berumur 53 tahun dan menetap di Madinah di sana selama 10 tahun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berumur 63 tahun. Selepas itulah daripada hijrah Nabi SAW itulah datangnya kemudian syariah Allah, ahkam, hukum hakam banyak yang turun ketika itu, ketika mana Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, dan lalu Rasulullah pada umur 63 tahun wafat dalam keadaan yang telah telah melaksanakan kewajipan dan juga misi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jazahullahu anna khairan ma jaza nabiyyan ummatih. Semoga Allah membalas daripada kita umatnya sebaik-baik apa yang dibalas kepada para nabi daripada umatnya. Kita tak mampu untuk membalas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu untuk memberikan hatta 1/10, hatta yang paling sedikit amount yang untuk kita berikan kepada Rasulullah tidak akan dapat kita capai. Siapa yang sampai yang sekarang ini yang
nak berlapar untuk agamanya? Siapa yang sekarang ini yang berkorban untuk agamanya? Yang siap-siap untuk tidak tidur malam untuk agamanya? Yang mana seluruh waktu dan saatnya digunakan untuk itu. Tangisnya, laparnya, ikat perutnya dengan batu, darahnya yang tumpah ke atas muka bumi, sabarnya dengan yang sekelilingnya, yang mana orang-orang Quraisy ini yang masyhur dengan keganasan dan juga kekasaran mereka. Semuanya itu ditahan, semuanya itu disabar, semuanya itu dilalui, semuanya itu dirintasi oleh baginda alaihi wasallam. Semoga kita ini insya-Allah paling yang dapat kita lakukan ialah untuk kita ini menyemaikan lagi rasa iman dan juga Islam, dan kita ini tidak lupa untuk menyampaikannya. Paling kurang yang kita ada ialah anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana kita dengan anak-anak kita tapi kita tidak pernah mendengarkan kepada mereka kisah Nabi, tentang syariat Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah suatu keluarga yang bi'sal usrah, keluarga yang rugi, keluarga yang rugi. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengar, apa yang dapat kita hayati ini membawa kepada kita suatu kefahaman yang baru, kepada azam yang baru untuk kita menjejaki sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk kita berfikir suatu saat untuk bagaimanakah aku ini nanti di hari akhirat, adakah aku bersama baginda alaihi wasallam. Jadi insya-Allah semoga kita digolongkan bersama Nabi, semoga kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang dia kasihi. Semoga kita tidak terputus daripada sunnahnya nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai pertemuan yang akan datang insya-Allah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.